Langkah-langkah yang perlu diambil kira sebelum mewujudkan pelan kewangan. Yang pertama, menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek ataupun jangka panjang. Okey, yang pertama tadilah sama aja tadilah. Pertama kena tentukan matlamat kita lah. Tujuan kita. Nak buat tu. Matlamat jangka pendek ke matlamat jangka panjang. Yang kedua, membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Buat anggaran. Yang ketiga, kira simpanan bulanan yang diperlukan untuk capai matlamat tu. Kira. Kena kira lah. Boleh tak capai? Kira simpanan. Berapa kita nak simpan? Nak beli handphone 5,000, kena simpan berapa dalam masa setahun? 5,000 bahagi 12 lah kan? 500 lebih. 550. Boleh tak simpan 550 sebulan? Okey, yang keempat, menganalisis tabiat pembelanjaan. Kena buat analisa lah pembelanjaan kita tiap-tiap bulan tu. Berapa kita belanja, berapa kita ada pendapatan, kita belanja berapa. Nombor 5, tetapkan tempoh untuk capai matlamat. Yang keenam, buat strategi. Buat strategi. Contoh matlamat kewangan, kita tengok contoh. Contoh matlamat kewangan seseorang individu. Okey, umur tu 25, 30, 35, 55, 60. Okey, umur 25 nak berkahwin. Nak berkahwin, jadi matlamat dia kena ada duit 15,000 untuk berkahwin. Umur 30 nak ada kereta sendiri. Harga 80,000. 80,000 ni kereta apa tahu? Kamu carilah kereta kamu yang kamu minat. Umur 35 nak ada rumah 150,000. Okey, rumah 150,000 kalau di Pulau Pinang ni dapat rumah atas langit je lah. Rumah atas langit. Rumah atas tanah tak dapat. Rumah yang kena naik lift lah. Rumah atas langit ni. Okey, 150. 150 kalau di Penang ni dia rumah kos rendah lah. Jadi kalau zaman kamu nanti, cikgu tak tahulah. Sekarang nak cari 150 pun payah tahu rumah. Rumah flat. Rumah flat boleh lah 100,000, 120,000. Nanti kamu dah kerja nanti, 2-3 tahun lagi harga rumah makin naik. Nak tunggu umur 35. Kamu 35 maksudnya rumah masa tu rumah 150,000. Lagi berapa? 15 tahun. Ada 350,000. Kemudian nombor 55, matlamat melancong. 50,000 nak simpan duit untuk melancong ketika umur 55. Umur 60 nak bersara dengan duit 1 juta. Dengan simpanan ada duit 1 juta. Jadi ni ada matlamat bergantung kepada usia lah. Bergantung pada usia. Okey, pengurusan mata kewangan yang cekap membantu seseorang menyusun strategi yang perlu diambil terhadap corak pembelanjaan supaya dapat mengumpul simpanan bulanan. Okey, tengok tahun 2019 berkahwin, sasaran nak kahwin tahun 2022, 3 tahun lah, 15,000. Jadi berapa kena simpan sebulan? Kena terkira lah. 15,000 bahagi dengan 3 tahun. 15,000 kali dengan bahagi dengan 36 bulan lah. Berapa sebulan? Okey. Kemudian tahun 2023 nak mula untuk simpan untuk beli kereta.
dalam masa 4 tahun, kita nak simpan duit pendahuluan 20,000. Nak simpan duit 20,000. Dia punya down payment. Jadi nak kira lah 20,000 bahagi dengan 4 tahun. 5,000 setahun. Jadi berapa tu? Adalah 100 lebih simpan. Okey, tengok contoh 2. Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak 3,000 dan pendapatan pasif sebanyak 1,000 sebulan. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap 1,350. Perbelanjaan 1,350 perbelanjaan tetap. Okey, dia punya pendapatan 3,000 aktif, pasif 1,000. Jadi 4,000 lah dia punya pendapatan. Okey. Perbelanjaan tetap 1,350, yang tidak tetap 650 sebulan. Tentu hitung aliran tunai Encik Derek. Jelaskan jawapan anda. Jadi pendapatan 3,000 campur 1,000, 4,000. Tolak dengan pembelanjaan 1,350, tolak lagi 650. Jadi baki ada 2,000. Maksudnya aliran positif lah. Dia punya aliran tunai adalah positif. Jadi sebanyak 2,000, ada lebihan 2,000. Jadi ni aliran tunai yang baik lah. Hal ini membolehkan beliau melabur atau menghadapi situasi kecemasan jika berlaku. Jadi ada 2,000 sebulan, boleh simpan untuk hal-hal kecemasan. Ataupun laburkan kepada, ikutlah labur, saham ke, tak ada tabung ke. Okey, soalan B. Jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud dan jumlah perbelanjaan meningkat sebanyak 60. Tiba-tiba pendapatan pasif ni tak ada. Pendapatan pasif tak ada. Pasif 1,000 lah kan. Jadi pendapatan yang tinggal 3,000 tolak dengan yang ni pendapatan dia apa pendapatan? Perbelanjaan meningkat 60%. Jadi bertambah jadi 3,200. Jadi 3,000 pendapatan tolak pembelanjaan 3,200, ada 200 negatif. Beza dia negatif 200. Perbelanjaan tunai negatif akan membebankan Encik Derek. Mungkin menyebabkan beliau menggunakan kemudahan kad kredit untuk mengatasi masalah kewangan. Jadi kalau ada 200 ni, kalau dia ada simpanan lain tak apa. Okay. Tapi kalau tak ada simpanan lain, itu yang masalah guna kad kredit ni. Jadi kena kira betul-betul kita punya pendapatan lah, sama ada negatif atau positif.